Antara paparan menarik hari ini, pakai serba hijau isyarat Anwar bersama PAS. KJ minta PAS berhenti dari petikan Coldplay. Lebih 10 pemimpin UMNO akan sertai Perikatan Nasional. Abdul Hadi boleh ditangkap. Penyokong kuat Mahathir, Khairuddin Abu Hassan, menyifatkan Anwar The Untold Story sebagai filem haprak berunsur propaganda, bertujuan memfitnah dan mencemarkan reputasi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau membuat ulasan berhubung sebahagian kisah yang menceritakan perjalanan perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu selepas selesai menonton filem berkenaan. Katanya, saya baru menonton filem Anwar The Untold Story yang amat memualkan serta meloyakan. Filem itu sekaligus mengangkat diri sendiri seperti Godfather. Bekas Ketua Pejawan Wilayah Persekutuan itu turut berpendapat filem mendapat arahan pengarah Indonesia Viva Westi tersebut mengandungi banyak fakta yang tidak tepat. Katanya, pembikinan filem tanpa proses kaji selidik yang berteraskan fakta tepat serta banyak unsur-unsur misleading yang mengelirukan. Filem Anwar The Untold Story berlatar belakang zaman Anwar sewaktu memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dari 1991 hingga dipecat pada 1998. Naskah itu ditayangkan di seluruh pawagam tanah air bermula 18 Mei 2023. Antara barisan pelakon menjayakan filem itu adalah Farid Kamil sebagai Anwar, Achas Petriasa sebagai Wan Azizah Wan Ibrahim, Hasnur Rahmat sebagai Mahathir, Piet Pagau sebagai bapa Anwar dan Saskia Chadwick sebagai Nurul Izzah. Khairuddin juga mempertikaikan mengapa kisah mengenai tokoh Malaysia itu diarahkan seorang pengarah dari Indonesia dan bukannya seorang dari negara ini. Katanya disebabkan itulah timbul kejanggalan sewaktu menonton filem yang mendapat arahan Viva Westi itu. Katanya, dalam masa sama saya merasai seolah-olah menonton filem Indonesia kerana pelakon-pelakonnya berusaha keras untuk bercakap bahasa Melayu tapi bunyinya sumbang. Ini kerana 99% pelakon dari Indonesia. Tiadakah pengarah dari Malaysia untuk mengarah filem ini? Siapa yang menulis skrip filem ini? Hampir 95% lokasi penggambaran juga di Indonesia. Bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa dilihat mengenakan pakaian berwarna hijau, dipercayai isyarat penyertaannya dalam parti PAS. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau turut menyamakan kehidupan seperti sebuah perjalanan. Katanya, semoga hari ini menjadi permulaan pada hari-hari lebih baik buat semua. Sebelum ini, media melaporkan bekas ahli Parlimen Ketere itu merupakan antara bekas pimpinan UMNO yang sudah mengisi borang permohonan menganggotai PAS. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, dan pengumuman penerimaan keahlian tokoh-tokoh politik berkenaan dijangka dibuat penghujung bulan ini. Taqiyuddin turut memaklumkan kesemua bekas pimpinan UMNO terbabit akan dipertimbangkan untuk diberikan tempat sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. Itu kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, yang beberapa kali turut menyeru PAS agar mereka menghentikan desakan kepada kerajaan untuk membantahkan konsert series jelajah kumpulan dari Britain itu yang dijadual berlangsung 22 November depan. Khairi yang lebih dikenali sebagai KJ juga kelihatan bosan dengan polemik pro dan kontra yang berlangsung rentetan konsert tersebut, termasuk membabitkan kawan-kawan ahli politik itu dalam kalangan pemimpin PAS. Alang-alang kita dah cakap pasal Coldplay ni, nak cakap sikit lah, you know. I mean, can we stop it lah, ya? Saya pun ada kawan-kawan dalam PAS, tapi kita berhentilah benda ni semua. Konsert tak boleh, apa benda tak boleh, batalkan konsert. Kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. That's all. Terdahulu, Khairi diajukan soalan oleh Syaril mengenai tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengalu-alukan kedatangan kumpulan yang didakwa sesetengah pihak sebagai penyokong LGBT itu. Menjawab soalan itu lagi, Khairi berkata memang wajar Anwar membuka ruang untuk Coldplay mengadakan persembahan di negara ini kerana ia satu perniagaan yang menguntungkan. Bahkan katanya dia sendiri sudah lama teruja untuk menonton konsert kumpulan yang terkenal dengan lagu Yellow and Fix You itu, namun tidak berkemampuan.
obviously soalan ni sebab PM dia buat apa video kan. So I know PM pun nak ride on the popularity lah. It's okay, it's okay. Sebab benda ni big thing lah. Kita di Malaysia ni agak ketagihan konsert. Sebab sebahagian besar daripada band-band besar ni dia akan saya pergi pun tempat segi Singapura tengok Arctic Monkeys, pergi Jepun tengok Dylan. Kat Malaysia tak datang. So kadang-kadang selalu dia akan bypass Malaysia, tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita yang bagus yang mana Coldplay akan datang bulan November. Saya nak pergi sebab saya tak pernah, macam Saudara Syahrial, saya tak adalah apa T20 sangat, saya tak pernah tengok Coldplay. Saya tunggu Coldplay datang ke sini. But anyway, saya bekerja part time untuk dapat. So anyway, adakah memberi kebaikan kepada Malaysia? Yes, of course. It's a big event. Dan kalau Coldplay, ni dengar macam ni, kalau Coldplay tak main di negara jiran kita, orang daripada negara tersebut akan datang sini. Betul? Macam kita pergi ni. Macam kita pergi Singapura. Macam kita pergi Singapura. Jadi silap-silap kalau buka pada berapa hari bulan? 16 hari bulan. 16-17 hari bulan tiket ni, kalau dah sold out dalam tak sampai 5 minit, saya rasa mungkin dia akan tambah satu lagi malam. One more show. Maybe. Dan kita akan dapat business. That's what we need. Kita perlu excitement, ya. Dan sementara itu Syarif berkata dia pernah meminati dan menonton konsert Coldplay sewaktu menuntut di United Kingdom satu ketika dulu. Namun katanya ketika itu dia tidak berpuas hati dengan persembahan secara langsung dibuat band berkenaan. Pernah tengok Coldplay lah? No, so I want to go. Saya nak pergi. Okay, I've been actually. Is it good? I don't like it. Why? You're not a Coldplay fan. I obviously was at the time. But why didn't you like it? The live show is not so good lah. Really? Itu saya punya pandangan. Minta maaf pada peminat Coldplay, but I've seen them live once and I didn't feel like I wanted to Where go did you again. see them? I saw them in the UK. UK? Masa saya belajar. So I like their first 2 albums lah, Parachutes dengan Rush of Blood. Yang lain lepas tu dah jadi commercial sangat. Anyway, sorry. Syahrial turut mempersoalkan mengapa PAS tidak mengkritik atau membatalkan beberapa konsert berskala besar pernah diadakan sewaktu parti itu berada dalam kerajaan. No, Ngakomeng dia criticize PAS. With the same. The best thing about Ngakomeng is dia kata kalau Coldplay nak datang, datanglah. Kalau BTS nak datang, datanglah. Kalau Taylor Swift nak datang, datanglah. Dia cakap Taylor Swift. Ngakomeng kalau Taylor Swift. Dia ingat Taylor Swift ni kereta ke manual shift? Taylor Swift, brother. Baik, saya pun setujulah. Ini antara benda yang kalau boleh PAS, kita harap tak lagi lah dengan perkara. Tapi mungkin ideologi politik mereka begitu, dan memang saya rasa very conservative. Bukan semua. Saya rasa bukan semua. Dan ada yang point out juga KJ, waktu zaman PAS ada dalam kerajaan pun ada konsert-konsert yang berlaku. Time tu dia tak bunyi pula. Jadi ini satu lagi contoh di mana mudah mengkritik PAS apabila beberapa serangan mereka tak melekat. Okay, last question. Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dijangka akan mengumumkan kemasukan Tan Sri Anwar Musa termasuk lebih 10 bekas pemimpin UMNO untuk menganggotai parti PAS. Beliau memaklumkan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin juga dilihat seperti menunjukkan minat yang sama untuk menyertai bersatu. Katanya pengumuman penerimaan ahli tokoh berkenaan dalam PAS dijangka dibuat penghujung bulan ini. Katanya saya mengesahkan borang permohonan beberapa tokoh besar itu sudah siap tertunggu masa untuk membuat pengumuman sahaja yang dijangka dilakukan pada akhir bulan ini. Saya boleh mengesahkan Tan Sri Anwar Musa juga sudah isi borang untuk menyertai PAS dan kita akan buat pengumuman dalam waktu terdekat bersama rakan-rakan lain dalam UMNO. Taqiyuddin berkata semua bekas pimpinan UMNO terbabit akan turut dipertimbangkan untuk diberikan tempat sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri nanti. Ketua Polis Negara Aceh Sani Abdullah Hassani berkata, polis akan memanggil sesiapa yang terlibat untuk membantu siasatan susulan banyak laporan yang dibuat terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengenai beberapa isu. Jika ada keperluan untuk melengkapkan siasatan, kita akan panggil mereka yang terlibat. Yang kita percayai akan ada penglibatan. Itu kita punya standard operating procedure kita dalam menyiasat kes-kes yang dilaporkan kepada pihak polis. Ini berlaku selepas beberapa laporan dibuat oleh ahli politik daripada Parti Komponen Pakatan Harapan mengenai isu berkaitan dakwaan Hadi terhadap bukan Melayu dan bukan Islam yang didakwa provokatif dan boleh menggugat kerajaan. Terdapat juga laporan dibuat berhubung kenyataan Hadi bahawa Perikatan Nasional dan Pulau Bambangkang sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Sentul, B.N. Lai berkata,
pihaknya menerima laporan terhadap Hadi mengenai dakwaan percubaan PN untuk menggulingkan kerajaan. Bel berkata siasatan akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Bagaimanapun, Hadi yang juga ahli Parlimen Marang masih belum dipanggil polis untuk direkodkan keterangannya. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.